Saya Rahim Tambici, asal dari Melaka, lahir di Pengkalan Balak, Masjid Tanah pada 10 bulan April 1950. Dari satu keluarga, mak saya guru, ayah saya pengguru lah. Kemudian ayah saya menceburi dalam bidang politik, pernah menjadi exco kerajaan negeri Melaka bersama dengan Tun Ghaffar, memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian selepas merdeka menjadi ahli majlis kerajaan lah negeri Melaka, di mana Tun Ghaffar pada masa itu menjadi ketua menteri dia lah. Jadi saya pun masa itu selalu ikut dia dalam kerja-kerja dia berjumpa dengan rakyat, menyampaikan ucapan, menyampaikan nasihat-nasihat dan pertemuan, memberi bantuan dan sebagainya. Sekolah saya dulu adalah sekolah kebangsaan Pengkalan Balak. Lepas itu ke sekolah menengah Ghaffar Baba. Kemudian sekolah Seri Amar Diraja. Habis sebelum di Johor, sebelum pergi ke Universiti Melaya lah. Dalam Universiti Melaya saya telah dapat kelulusan dalam bidang ekonomi gunaan, applied economics pada masa itu. Dan bila saya keluar je daripada universiti, saya telah ditawarkan bekerja dalam Perbadanan Pembangunan Bandar, UDA. Lebih kurang kerja sana dalam setahun setengah atau 2 tahun lah. Dan sini saya dapat lihat masa itu Allahyarham Tun Abdul Razak sedang membuat penyusunan semula perniagaan di dalam Kuala Lumpur ini. Pada masa itu kita tak boleh lihat satu pun daripada perniagaan Bumiputera. Tak banyak sama sekali di Kuala Lumpur. Maka diwujudkan UDA itu untuk membolehkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan di dalam Koterai Kuala Lumpur ini. Jadi saya kena survey lah, berjalan tiap-tiap jalan di Choket Road dan banyak tempat, bilang di mana. Dan bila ada satu kawasan baru yang kosong atau kawasan shopping complex yang dibuat, maka UDA akan ambil kawasan-kawasan ini dan mula memasukkan orang Melayu. Saya rasa ini adalah dasar yang selari dengan hasrat dasar ekonomi baru untuk melihat penyertaan ekonomi Bumiputera dalam ekonomi negara kita secara berkesan lah. Jadi saya terlibat pada peringkat akar umbi untuk menempatkan peniaga-peniaga Bumiputera di dalam Bandaraya Melaka lah. Kemudian tu saya telah berpindah ke Melaka. Di sini pun saya ada kerja ekonomi juga. Saya pergi bekerja sebagai pengurus projek di Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka. Jadi di sini juga kita membuat usaha-usaha membantu usahawan dan ahli-ahli perniagaan, khususnya Bumiputera lah. Jadi di Melaka tu, di bandar-bandar yang kecil, di sana di Masjid Tanah, di Alor Gajah, di Casin dan lain-lain tempat, kita bina gerai-gerai untuk ditempatkan orang Melayu di sana untuk berniaga. Dan kita juga bertanggungjawab untuk mencari pelabur-pelabur datang ke Malaysia. Saya berpeluang untuk melawat seluruh dunia dengan Ketua Menteri Melaka pada masa itu, Allahyarham Datuk Setia Gani Ali, untuk menjemput pelabur, berdialog dengan mereka, yakinkan mereka Melaka adalah tempat melabur yang baik lah. Dan nampaklah kesan datang tu, membawa perindustrian mereka dari Australia, dari Taiwan, daripada Jepun, dari China pun ada juga, kemudian daripada Eropah pun ada jugalah. Dalam pada itu saya terlibat dalam politik, cawangan peringgit masa itu. Cuba masuk ke sana dan saya dapat juga galakkan daripada Ketua Menteri pada masa itu untuk masuk dalam politik. Dan saya akhirnya berjaya menjadi Ketua Pemuda UMNO Kota Melaka. Apabila masa itu Allahyarham Tun Husinon
telah memilih saya lah jadi ahli parlimen, dan bila di kawasan parlimen Alor Gajah. Dan apabila saya menang dalam pilihan parlimen, saya telah dilantik untuk jadi, pada usia saya 28 tahun, jadi setiausaha parlimen di dua tempat lah, di dua kementerian. Satu kementerian perusahaan utama yang menjaga hasil mahsul Malaysia, getah, kelapa sawit. Kemudian di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, di mana menterinya adalah Tun Mahathir pada masa itulah. Jadi saya bekerja di bawah beliau untuk lagi sekali promosi kepentingan Bumiputera. Pada masa itu tidak ada di negeri-negeri jawatan kuasa penyertaan ekonomi Bumiputera. Jadi hasil dari persetujuan Tun Mahathir sebagai Menteri Perdagangan pada masa itu, negeri-negeri telah ikut nasihat dari kementerian untuk tubuhkan for the first time lah jawatan kuasa penyertaan Bumiputera. Jadi negeri mula committed untuk lihat bahawa usaha untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera ni menjadi satu langkah nasional lah. Bukan saja peringkat negeri, tapi peringkat negeri telah mula langkah-langkah ini dilaksanakan. Kemudian tahun umur saya ber-30 tahun, saya dilantik sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri, menjaga pada masa itu Kementerian Dalam Negeri, dan saya telah menumpukan usaha untuk memperkasakan rela ini. Rela pada masa itu belum berapa mantap lagi lah. Jadi saya ambil usaha untuk memantapkan dan memperbesarkan lagi pada masa itu menteri saya adalah yang amat berbahagia Tun Musa Hitam. Jadi saya dapat berkhidmat di bawah Tun Mahathir, saya dapat berkhidmat juga bawah Tun Musa Hitam, dan pada masa itu kita menjaga segala perkara yang berkaitan keselamatan Malaysia, immigration pada masa itu, kemudian polis Diraja Malaysia dan lain-lain lagi lah. Lepas tu pada umur 30 tahun saya dipilih untuk bertanding dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Kelemak di Alor Gajah, dan saya telah terpilih pada masa itu, berjaya, dan saya telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri pada masa itu saya akan menjadi Ketua Menteri lah. Tapi maklumlah pada masa itu di Melaka ni ramai orang lama-lama lah dalam kerajaan, macam Allahyarham Tan Sri Aziz Tapa, Tan Sri Nordin Amin. Jadi saya orang muda masa itu baru 32 tahun, agak kekok nak mengurusi orang-orang lama ni lah. Tapi alhamdulillah menggunakan kebijaksanaan, saya dapat memenangi hati mereka lah, dapat merangkaikan mereka, menjadikan mereka sebagai satu pasukan yang boleh membantu saya dalam pembangunan negeri Melaka. Menjadi azam saya pada masa itu untuk melihat Melaka membangun. Pasal saya ada cerita lah, mitos lah atau legenda ni. Katanya bila hang tuah gaib, dia punya keris pun gaib, Melaka masa tu macam disumpah lah, tak boleh membangun lagi, jadi miskin, apa ke dana. Sebab itu di Melaka tu ada cuma Tanjung Keling ya, Bukit Cina, Sleepy Hollow, Kampung Jawa. Jadi dia miskin. Dia katakan Sleepy Hollow ni orang pergi sana nak tidur tak ada apa. Jadi saya berazam untuk mengubah ini untuk nasib Melaka lah. Dan apabila saya dapat sokongan daripada ahli-ahli politik ini, yang saya rasa amat penting, sebab kestabilan politik ni asas membina kejayaan yang lain dalam mana-mana negeri atau organisasi. Saya telah panggil daripada dia orang dan menyatakan hasrat saya lah, kita nak komit satu slogan baru untuk Melaka Maju. Semua menyokong lah, termasuklah sahabat-sahabat saya daripada parti-parti yang bukan Melayu lah, MCA, MIC dan sebagainya. Malah DAP pun pada masa itu menyokong saya lah. Jadi kita membuat strategi
bagi membangunkan Melaka ini ada dua. Satu, dalaman. Dalaman tu erti dia, makna dia kita motivasi pegawai-pegawai kerajaan kita. Sebelum bila saya datang tu, saya tengok pun pegawai kerajaan ni kerja secara sambil lewa, tak serius, tak ada rasa sense of purpose, tak ada hala tuju. Kadang belum habis masa dah balik. Jadi saya tubuhkan apa yang dipanggil Geraha Patriotika. Patriotika. Saya dengan Datuk Mufti beri ceramah siang malam. Semua beribu pegawai kerajaan itu, untuk menyatakan kita mesti ada patriotisme kepada negeri. Patriotisme artinya kasih, sayang, cinta kita kepada negeri. Kerana kita menganggapkan tugas kita ini sebagai satu fardu kifayah. Iaitu kita bila bekerja, kita memberi kesenangan kepada orang lain. Kita mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Kita mewujudkan lebih banyak rezeki-rezeki. Kita menyenangkan mereka bergerak dan hidup dengan lebih baik lagi. Itu adalah satu perjuangan fardu kifayah yang amat disukai oleh Allah. Dan kita dapat ganjarannya walaupun kita tak ada di situ. Allah akan beri ganjaran kepada usaha yang telah kita. Ini dapat menarik pegawai-pegawai kerajaan kita. Dan saya selepas memberi motivasi itu bersama Datuk Mufti, saya nampak pegawai-pegawai kerajaan negeri Melaka bersemangat untuk bekerja. Yang dulu kalau lemah, saya nak balik cepat, banyak kerena sana sini kan. Jadi dah jadi begitu macam. Jadi saya dah motivasikan kumpulan politik, saya dah motivasikan pegawai-pegawai kerajaan. Sekarang time for launching for the development program. Development program ni saya saya tubuh tiap-tiap don tu Japrun dia panggil. Kemudian ditiru oleh negeri-negeri lain. Jawatan Kuasa Pembangunan Don. Jadi kita panggil Japrun. Perdana Menteri cukup suka dengan ini. First time konsep diintroduce oleh Melaka. Jadi wakil rakyat ada peranan di dalam kawasan dia. Penghulu kawasan tu jadi setiausaha wakil rakyat. Macam setiausaha politik lah. Atau setiausaha untuk ambil ni. Kemudian pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dan juga ketua-ketua jabatan penting duduk dalam jabatan kuasa Japrun ini. Semua Japrun. Kalau masa itu ada 20 ke 25 don, ada 25. Jadi masing-masing bergerak untuk mencari pembangunan bagi kawasan masing-masing. Jadi bila dia ada cadangan pada kerajaan ni, bawa pada saya Japrun ni, Japrun A, Japrun B, Japrun C, saya terus luluskan. Jadi rakyat dapat rasa nikmat daripada pembangunan itu. Pasal kita agihkan ada mekanisme dia, ada mekanisme dia sampai ke bawah. Pada peringkat negeri, saya mengaturkan program untuk lawat luar negara untuk cari pelabur. Jadi saya gunakan beberapa pemimpin Cina lah, ikut saya untuk pergi Singapura. Jadi kita main sentimen Cina, pergi Hong Kong, pergi Taiwan, pergi negeri Cina, dan hasilnya banyak juga. Kita pergi juga dekat Amerika, negeri Eropah dan Australia untuk dapatkan ni. Alhamdulillah, apa yang telah diasaskan oleh dulu Ketua Menteri secara kecil-kecilan, sektor perindustrian sekarang nampak meningkat dengan lebih kukuh lagi. Kemudian saya memilih untuk membangunkan pelancongan ni. Sektor pelancongan ni satu baru, belum ada masa itu di Melaka. Saya pilih Bukit Cina tu untuk jadi isu yang paling sensitif, paling meledak lah. Saya kata saya nak potong Bukit Cina tu, tanah dia saya nak buang ke laut, membesarkan negeri Melaka lagi. Bila saya buat kenyataan macam ni, menjadi huru-hara lah masyarakat Cina. Masa tu ada yang kuil-kuil ni, padri-padri dia ni yang datang situ nak membakar diri sebagai protes atas Bukit Cina tu. Dia macam protes terhadap kerajaan negeri lah. Jadi saya buat larian saya, tapi saya sentiasa saya briefkan Tuan Mahathir, Perdana Menteri masa itu, dan timbalan Perdana Menteri Tuan Musa Hitam, saya nak buat ni. Dia kata okey, jalan. Jadi saya buat larian Bukit Cina, betul lah, ramai situ. Jadi sentiasa saya dikejar lah oleh pemberitahu ni dan sebagainya. Masyarakat Cina dan
terutamanya parti-parti Cina DAP lah, mula buat penentangan yang hebat. Ada yang tubuhkan tabung Bukit Cina, macam-macam lagi lah yang dia tu. Jadi saya sentiasa diburu. Sebenarnya niat saya cuma nak popularkan Melaka je. Melaka masa itu terlalu miskin, orang tak ada minat. Jadi macam mana kita nak buka ni supaya orang berminat lah. Macam ni. Jadi ada lawatan daripada Taiwan, Buddhis, ketua-ketua Buddhis antarabangsa ni. Daripada Amerika datang, mana yang kubur dia. Kebetulan kubur Bukit Cina di Melaka yang terbesar pernah seluruh kawasan tu Bukit Cina. Jadi dia punya wakil-wakil dia dan sebagainya. Jadi ada duta-duta dari Singapura, dari Taiwan dan sebagainya menginterview saya macam mana boleh pendapat saya lah tentang ni. Saya kata sabar dulu. Jadi betul-betul dah panas dah ada orang nak bunuh diri atas dia, nak membakar. Saya pun panggil lah dia punya trustee, kita mesyuarat, kita ambil jalan tengah. Kita tak akan potong Bukit Cina ni, saya beri jaminan dia, tapi kita akan hiaskan dia yang membolehkan kegiatan rekreasi, kegiatan kesukanan, kegiatan pelancongan diadakan sekitar itulah. Kita buatkan macam-macam, orang boleh berjalan, boleh ini, boleh berlari, boleh jogging, boleh apa dan sebagainya. Dia terima. Selesailah. Jadi lepas tu Melaka dah popular. Bila Melaka dah popular, strategi saya yang ini saya pun tak cerita dalam PhD saya. Bila buat, saya cerita kat Go TV ni aja. Saya fikir macam mana nak majukan Melaka lagi. Saya fikir Melaka ada satu produk yang negeri lain tak ada, iaitu warisan sejarah dia. Jadi Melaka adalah dianggap macam dalam bahasa Inggeris the mother of history of Malaysia. Ibu sejarah negara ini. Banyak ada yang ada kat pada itu. Kata ini cukup bagus kalau kita ni. So saya brief Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Dia kata this is very good. You must try to majukan benda ni. Saya mula ambil tindakan maju. Itulah wujud ni sekarang tu pengisytiharan kemerdekaan Kesultanan Melayu Melaka, 100 museum yang nak diwujudkan. Kita jumpa kubur Hang Tuah, kita jumpa kubur Tuan Teja, macam-macam lagi lah yang ada kat situ. Kita ada convention sejarah, kita panggil semua persatuan sejarah seluruh negara untuk memberi pengistirafan kepada Melaka. Apa yang penemuan barunya kubur Hang Tuah ni dan sebagainya, makna dia. Sehinggalah kerajaan persekutuan memandang usaha yang dibuat oleh Melaka ni dengan memperkasakan kedudukan peninggalan sejarah itu, mengisytiharah. Kabinet Malaysia mengisytiharah Melaka sebagai Bandaraya Bersejarah Malaysia, the Malaysian Historical City. Itu satu title yang pada pendapat saya sekarang ini patut kerajaan negeri gunakan. Selain daripada kita diistiraf oleh UNESCO sebagai negeri warisan, negara warisan, negeri warisan, kita patut ambil peluang daripada pengisytiharan kerajaan persekutuan ini bahawa Melaka sebagai Bandaraya Bersejarah Malaysia, sebagai kita punya slogan, sebagai kita punya headlines ke letterhead ke dan sebagainya, popularkan balik kita ni punya kedudukan sejarah kita yang hebat. Dan bila saya berjumpa semalam dengan Ketua Menteri Melaka pun saya ulang yang amat berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman, agar ni dipopularkan balik untuk pelancongan negeri Melaka lah. Jadi lepas tu kita telah dapat sambutan yang baik. Lalu kita menubuhkan pula light and sound show. Makna dia cahaya dan bunyi. Kebetulan di situ kita lihat bahawa dapat satu selonggok lah sejarah berbagai era di tapak itu. Misalnya Kesultanan Melayu Melaka 100 tahun ada istana.
Ada pula Arfa Musa, 100 tahun pemerintahan Portugis. Ada bangunan Inggris, ini Belanda, Stad Huis, 100 tahun pemerintahan Belanda. Habis itu ada pula bangunan Inggris. Di situ dari 130 tahun pemerintahan Inggris. Jepun 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian berakhir dengan wawasan 2020. Jadi kehebatan kita semua ini saya tiru daripada Light and Sound Show di Egypt, The Sphinx, dekat Egypt, bawa kat situ. Jadi untuk kalau kita nampak Istana Melaka terbakar tu, betul-betul terbakar macam tu. Bila berlaku pertikaman Hang Tuah jebak betul-betul dekat istana tu berlaku. Bila kita tengok orang Portugis menggempur Melaka, dekat pada Arfa Musa tu menyaut dia punya suara dan pekikan dia dalam suasana orang sedang bertempur pada masa itu dan sebagainya. Jadi memang hebat. Tapi saya malangnya adalah pihak lepas daripada saya jadi Ketua Menteri ini yang mengenepikan projek ini. Saya rasa tekilan sikit lah. Tapi Alhamdulillah semalam saya dapat jumpa Ketua Menteri dalam satu majlis di mana Tan Sri Ahmad Sarji menganugerah atau memberikan Melaka 17 painting bernilai RM1 juta kepada kerajaan Melaka mengenai Hang Tuah. Tiap-tiap dia macam peristiwa dia amukkan, peristiwa dia melawat di Majapahit, peristiwa dia perkembangan Islam di Melaka. Saya dapat jumpa Ketua Menteri dan saya kata kena revive baliklah ini Light and Sound. Dia kata insya-Allah memang jadi hasrat dia untuk revive. Saya bersyukur jika itu benar sebagaimana dikatakan, kecemerlangan Melaka dalam bidang sejarah ini akan terserlah lagi. Kemudian ada cadangan pada masa itu untuk saya, Kerajaan Negeri Melaka, terlibat untuk mencari kapal Flor de Lama yang tenggelam di Laut Aceh. Jadi daripada sinarai yang disenaraikan oleh anak Alfonso de Abuka. Anak Alfonso de Abuka ini ada komander yang invade Melaka, yang menyerang Melaka. Anak dia ada bersama lah. Jadi dia sinaraikan apa yang diambil daripada Melaka pada ketika itu. Misalnya duit berkotak-kotak, duit emas dan duit perak. Orang Melaka yang siapa masih simpan duit perak itu dia akan bunuh. Jadi orang semua keluarkan dia tak semua sekali. Kumpul berpuluh jugalah peti-peti duit emas dan perak. Kemudian daripada Perbendaharaan Melaka macam-macam precious stone ni lah, emas dan sebagainya, termasuklah 2 ekor beruk, ini saiz beruk lah, dibuat daripada emas, mata dia daripada ruby yang dihadiahkan oleh kerajaan Thailand, kerajaan Siam kepada Melaka kerana mereka berbaik pada masa itu. Diangkut sekali, disenaraikan itu lebih kurang dalam 30-40 item. Ditanya dekat Sotheby, tempat lelongan kat London, berapa nilai ni kalau kita dapat betul-betul daripada port ni Flor de Lama. Estimate daripada Sotheby auction adalah 2.5 bilion US dollar. Saya rasa heran sekarang ni kenapa universiti di Malaysia atau persatuan-persatuan sejarah kita tak ada minat untuk meneruskan pencarian Flor de Lama ini. Padahal ini adalah khazanah. Ketika saya menjadi Ketua Menteri tadi, saya dah siapkan Padang Pahlawan Melaka tu. Dia buatkan satu museum khas, Museum Tamadun Melayu Nusantara. Mana kita perut Flor de Lama ni yang bernilai 25 juta, kalau kita jumpa kita longgokkan kat situ. Pada masa itu Tuan Mahathir hantar saya dengan Allahyarham Tan Sri Abu Hassan, Menteri Luar, jumpa Soeharto dekat istana dia lah, pada Bandung. Jadi berbincang pada masa itu usaha Malaysia untuk sama-sama menggemling tenaga untuk naikkan perut ni kapal yang tenggelam ni daripada laut ini, dan dan dia punya khazanah tu dibagilah sama. Getini yang datang dari treasury tu Malaysia punya. Itu kita setuju pada prinsip. Kemudian yang bukan daripada treasury, macam duit-duit tu semua Indonesia punya lah.
tapi kita boleh beli pada dia balik. Jadi bila dah setuju macam tu, kita Perdana Menteri masa tu very happy lah, suka ramai. Jadi bila kita nak adakan mesyuarat yang pertama, Indonesia hantar telegram, kita terpaksa menaik diri sebab kita nak beri lesen treasure hunter ni kepada Purbo, menantu Soeharto, dengan ada treasure hunter company daripada Amerika untuk cari ni. Wah, kita semua puas balik lah. Jadi tak apalah, masa tu pasal hak dia dalam laut dia kan. Tapi saya ikuti, tak berjaya juga. Tapi baru-baru ni saya pernah menemui seorang penyelidik Inggeris daripada United Kingdom, yang saya pergi lihat dia betul-betul dapat zoom in koordinat dia tu, tempat yang betul. Saya masih lagi berminat untuk meneruskan usaha mencari khazanah harta karun dan perut ini untuk dipamerkan kepada dunia bahawa kehebatan tamadun Melayu pada masa itu memang satu bukan calang-calang dalam sejarah dunia lah yang itu. Dan insya-Allah usaha ini akan diteruskan. Kita akan dapatkan kerjasama daripada kumpulan Inggeris ni di sini, dan kalau ada everything goes well, saya fikir nak buat lawatan kepada Presiden Jokowi untuk dapatkan ihsan dia supaya operasi ini dapat dijalankan semula. Ini pun dapat minat daripada Kerajaan Negeri Melaka, termasuk Ketua Menteri dan juga CEO Perzim, Perbadanan Museum Negeri pada masa itu, untuk meneruskan usaha ini. InsyaAllah kita akan meneruskan usaha ini. Jadi itu antara usaha saya untuk mengubahkan the Melaka was cursed by Hang Tuah punya kehilangan tu. Jadi alhamdulillah lah, Melaka hari ini dibantu oleh ketua menteri selepas daripada saya menyambung usaha-usaha yang baik ini. Maka Melaka antara negeri yang majulah di Malaysia, nombor 3 atau nombor 4 dari segi hierarki GNP, itu KNK. Dulu nombor 2 bawah selepas Kelantan, sebelum Kelantan. Jadi setelah saya ini buat, alhamdulillah lah. Jadi ini orang kata legasi Tan Sri Rahim lah, merubahkan Melaka ni, transformasi. Itu sebab saya ada juga nak buat macam personal gallery. Galeri itu ada dia transformasi ekonomi Melaka. Galeri transformasi Melaka daripada yang miskin kepada yang lebih maju, lebih dinamik, lebih makmur. InsyaAllah kalau ada rezeki lah. Masa ni saya tengah fikirkan macam mana nak buat yang demikian lah. Kemudian tu bila saya dah bersara daripada politik, Pak Lah pada masa tu minta saya menerajui GABIM, Gagasan Badan Ekonomi Melayu. Kita lihat sekarang ni macam NGO banyak ni, ada yang politik, ada yang agama, ada pendidikan, ekonomi. Jadi saya fokus dulu pada NGO ekonomi. Pak Lah kata bahawa NGO ni nasib dia macam anak ayam tak ada ibu lah. Dia bergantung pada kementerian. Bila tukar menteri, bila bertukar ketua setiausaha kementerian, dah kelang kabut semua balik. Jadi dia tak dapat berpegang. Jadi kalau ada GABIM tu, kata dia, boleh ada satu payung. Saya ambil cabaran Pak Lah tu lah. So saya amat kenang Pak Lah tu, jasa dia. Bila dia lantik saya tu, dalam ucapan dia mengatakan, saya pilih Tan Sri Rahim ni khas untuk ini, kerana dialah yang telah mentransformasikan Melaka yang miskin, papa ke dana, pada Melaka yang lebih dinamik, lebih maju dan lebih makmur. Itu testimonial Tan Sri Rahim. Jadi saya bawa sampai itulah. Pak Lah masa itu GABIM di bawah jabatan Perdana Menteri, dia pejabat Perdana Menteri. Masa Datuk Seri Najib pun dia memberikan sokongan yang kuat kepada GABIM. Lepas itu Tun Mahathir, dia pun setuju supaya masa era pemerintahan dia yang pendek tu untuk maju, tapi tak sempatlah, dia dah berletak jawatan.
saya dapat berjumpa dengan Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri yang ada sekarang, dan dia tidak ada halangan untuk Gabim terus bergerak ke depan lah. Jadi itulah sejarah saya yang pendek ini untuk meneruskan perjuangan bangsa. Walaupun tidak ada jawatan yang dipegang dalam kerajaan, tapi saya konsisten untuk menggunakan jentera macam Gabim, dan satu lagi Yayasan Penggerak Wawasan. Gabim ni Pak Allah yang cipta, suruh saya manage. Yayasan Penggerak Wawasan ni Tun Mahathir yang cipta, suruh saya ni. Cerita ni Yayasan Penggerak Wawasan ni, bila ada conference OIC, negara-negara Islam di Kuala Lumpur ni pertama kali. Masa tu Tun Mahathir panggil saya, dia kata, saya nak, kalau boleh Rahim, saya nak persidangan pemimpin Islam muda dulu sebelum yang jadi dia kata, you gerakkan. Jadi dia luluskan penubuhan Yayasan Penggerak Wawasan Malaysia, Wawasan Negara Islam masa itu. Dan saya berjaya mengumpulkan 300 pemimpin daripada negara-negara Islam, termasuk Rusia, Amerika, selain daripada 57 negara Islam. Mereka telah dapat mendengar wawasan Malaysia yang disampaikan oleh Tun Mahathir dan saya juga pada masa itu, dan suasana amat menggembirakan. Nostalgia dia cukup cukup menusuk hati. Pasal pertama kali kita melihat pemimpin muda berkumpul untuk merubah dunia lah. Saya percaya apa yang disebut oleh Tun Mahathir pada masa itu adalah betul. Jika kita nak ubah negara-negara Islam, kita tak boleh ubah yang ada sekarang ni. Pemimpin yang ada sekarang otak dah beku dah tepu pun. Ada yang pro Amerika, pro Rusia, pro ni, pro tu, jadi kita tak usik. Kita mesti bawa perubahan, angin perubahan ni daripada generasi muda. Generasi muda ini generasi yang ada idealisme, dia ada wawasan, dia ada energi, dia ada pandang jauh, dan dia boleh menggerakkan daripada bawah. Dan saya berjaya mengumpulkan mereka, dan kita hampir menubuhkan satu yayasan pemimpin muda Islam. Lepas tu bila saya tak ada dalam politik lagi, bersara untuk buat bisnes, tapi that thing is not well followed up. Lebih banyak politik masa itu jadi politiking, berebut jawatan. Ini jadi usaha internasional kita untuk memimpin pemimpin muda Islam, dapatkan pendedahan daripada Malaysia. Misalnya sistem demokrasi kita, sistem sistem kerajaan kita, macam mana kita dapat menghapuskan kemiskinan tegar dalam masa 60 tahun. Eropah mengambil 200 tahun untuk membantris kemiskinan di Eropah. Malaysia 60 tahun. Jadi kita tunjukkan macam mana kita membuat strategi dan melaksanakan segala tugasan-tugasan ini dan tanggungjawab ini demi rakyat dan negara. Pada masa itu cukup hebatlah. Mereka tertarik. Saya bawa dia Melaka, macam mana sejarah Melaka. Saya bawa dia Pulau Pinang, tengok teknologi jambatan tu yang kita buat. Macam-macam lagi. Dan saya bawa briefing kepada Jabatan Perdana Menteri, EPU, beritahu mereka macam mana. Kalau jadi itu satu kenyataan dulu, mungkin hari ini negara Islam dah tak ada lagi macam apa yang kita lihat pada hari inilah. Tapi saya rasa insya-Allah lepas saya ini pun ada pemimpin lain yang akan meneruskan perjuangan untuk merubah negara-negara Islam ini melalui pemimpin-pemimpin muda yang akan didedahkan dengan kaedah apa yang telah kita capai dalam laluan sejarah kita, insya-Allah. Itu sajalah dalam apa yang saya punya laluan dalam ini. TV.